Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk yang telah diamanahkan adalah Madrasah Ramadan meraih keberkatan dalam ibadah dan keluarga. Panjang tajuk ni, hurai tajuk dah habis sampai ke 7. Jadi Madrasah Ramadan kita, bulan kita mendapat penerapan, kita mencari, mendidik hati kita, diri kita di dalam melakukan pelbagai perkara yang baik-baik. Kadang-kadang bulan lain tak buat, tapi bulan puasa ni dia buat. Contoh, tak pernah habat dia datang masjid, hari ni dia datang. Kan, ada orang ni first time datang masjid. Selamat datang saya ucapkan. Apa maksud keberkatan? Keberkatan ni segala benda-benda baik yang Allah bagi kat kita, walaupun sikit tapi berkembang. Dan keberkatan tu ada 4 ciri. Pertama, mesti benda baik atau nikmat. Dia tak boleh benda tak baik. Alhamdulillah menang nombor ekor second prize, itu tak masuk dalam kategori berkat. Kedua, kalau sikit mencukupi. Ketiga, kalau banyak bagi manfaat pada orang. Dan yang keempat, digunakan untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan lain kadang-kadang dia tak semayang, bulan ni semayang. Kan, bulan lain dia semayang tapi semayang seorang, bulan ni semayang jemaah. Bulan lain tak pernah semayang sunat, bulan ni dia buat tarawih, dia buat 20 lah tu, pergi masjid Akrab buat 20. Jadi keluarga pun jadi berkat. Macam mana kata berkat? Ya Allah, cuba fikir, bulan lain payah nak duduk sekali makan, sibuk sesibuk-sibuknya. Tapi bulan ni boleh sebelum nak makan boleh duduk together. Itulah antara keajaibannya bulan Ramadan ni, berkatnya dapat makan sekali. Kalau kita tengok bulan Ramadan ni menyediakan kepada kita pelbagai keutamaan dan kelebihan. Telah datang kepada kalian semua bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Saat itu pintu-pintu syurga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, syaitan pula diikat, yakni dibelenggu. Dan pada bulan itu pula terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Hadis riwayat Ahmad. Ada kebaikan-kebaikannya. Hari ni kan, kita yakin, kita datang masjid ni, kita duduk, kita dengar ceramah, kita tak fikir pun, tak ada siapa pun nak siapkan makanan, tak ada, duduk je. Dan kita sangat yakin ada makanan dah ready untuk kita. Confirm punya. Dan saya juga yakin, walaupun saya ke tempat lain selepas ini, dah orang bertindak membungkus sesuatu untuk saya. Saya kena sebut tu, kadang-kadang orang terlupa. Banyak kali kena tu. Daripada saya ceramah dekat hotel sebelum berbuka, tapi kena kejar lepas tarawih ada program lain, kena pergi tempat lain. Jadi, terima kasih saya datang, terima kasih je. Bungkuslah. Kurang 3 ketul. 3 keadaan perkara dianggap sebagai diberkati. Pertama, sesuatu yang sikit bila barakah terasa banyak. Kita beli tak adalah banyak pun. Pergi dekat apa nama tu yang pasar yang tepi yang bulan Ramadan ni, apa panggil dia? Bazar Ramadan, bukan. Bazram. Yang pah tu laku. Dah ada pula trend budak sekarang. Kau tak pergi Bazram ke? Sepak kan, tahulah kan. Trending konon. Kan, dalam TV. Bersama dengan kita, program Rara. Ramadan Raya. Sekarang punya zaman kan, semua trending. Itulah. Pergi ke Bazar Ramadan tu. Lengkap rukun umrah tu dia buat. Dia tawaf 7 pusingan, sa'i hujung ke hujung. Dia tinggal tak tahlul je. Kita menahan lapar tu dia kadang-kadang. Kita menahan lapar 13 jam lebih. Tapi tak sampai 13 minit kita dah kenyang. Harta yang sikit, tapi dikongsi dengan semua orang. Hari ni cuba tengok masjid dengan kerjasama penganjur kita ni, kan, McDonald ni. Kerjasama, berapa ramai dapat manfaat. Betul tak? Berapa ramai orang susah, bukan semua orang macam kita. Betul tak? Bukan semua orang macam kita. Ada orang tu hari ni lah nak rasa makan sedap sikit, tu dia datang masjid. Betul, kita nampak macam tak ada apa-apa. Dan ketiga, dikatakan berkat kerana sesuatu keadaan itu boleh membawa seorang kepada kebaikan dan menambah kebaikannya. Jadi kita ni semua bukannya sempurna. Kita ni semua manusia, tak lari daripada buat salah dan silap, kan? Kita semua berdosa, betul tak? Ada dosa, betul tak? Betul. Mana boleh tak betul? Penceramah cakap betul lah. Kan? Melainkan ada yang yakin, alhamdulillah setakat bulan Mac ni belum ada dosa lagi. Tolong angkat tangan. Yang angkat tangan tu pun berdosa dah, sebab tak sedar diri dia berdosa.
Kita semua manusia. Nabi sebut apa? Sungguhnya manusia itu berdosa dan sebaik-baik manusia berdosa adalah bertaubat kepada Allah. Minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Bulan Ramadan kena minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Kan? Orang lelaki dosa dengan isteri cakap, abang minta maaf tau, buat salah silap. Abang tahu, abang manusia biasa. Macam tu. Isteri pun sama. Lagi banyak dosa. Kan? Pada suami. Lawan tetap lawan. Semayang. Menyahut tetap menjawab. Kecoh bang ni. Memekak. La ilaha illallah sian. Mengaku tak? Tak. Kan Nabi masa peristiwa Isra wal Mi'raj tu kan Nabi tinjau dalam neraka. Nabi nampak ramai orang. Kau tukar pula ziarah dia. Nabi nampak ramai orang. Tahu tak apa. Menyahut kan. Dia menjawab lelaki dia. Nampak tu? Tapi tak adalah. Tapi orang perempuan paling senang masuk syurga. Jaga solat. Jaga puasa. Jaga maruah diri, maruah suami. Taat perintah suami. Masuklah ke dalam mana-mana pintu mengikut pilihan hati kamu. Nak masuk syurga tu, boleh pilih pintu lagi. Orang lelaki mana boleh pilih? Ni semua neraka ni. Termasuk yang bercakap ni. Bukan cakap depan saya. Saya pun sama. Ramai yang tak tahu sebenarnya bulan puasa ni kita sedang mencarum insurans dalam kubur. 3 insurans yang kita carum dalam puasa ni apa? Pertama, katalah kita mati, masuk dalam kubur. Apabila Tok Adi dan rombongannya meninggalkan tanah kubur, malaikat dah mulalah. Kau siap kau. Jom kita bedal kepala dia ni. Jom kita pukul kepala dia ni. Nak pantai kepala, malaikat satu tak. Jangan pukul kepala dia. Kenapa pula? Kau jangan pukul kepala dia. Sebab semasa hidup dia rajin berzikir, rajin mengaji Al-Quran. Betul tak? Bulan puasa lah paling rajin orang mengaji. Tadarus, kat rumah mengaji lagi. Baca ayat suci Quran dalam semayang. Zikir paling banyak. Itulah. Oh, tak boleh bantai kepala, tak apa. Kita bantai perut dia. Malaikat tu. Nak bantai perut, malaikat tak. Jangan. Perut pun tak boleh. Kenapa pula? Sebab atas dunia dulu dia rajin puasa. Habis puasa Ramadan dia sambung puasa 6. Habis puasa 6 puasa Isnin Khamis. Dia sambung puasa Rejab, puasa Syaban, puasa Arafah, semua dia buat. Kalau macam tu tak boleh bantai perut, tak boleh bantai kepala, kita bantai kaki dia. Nak bantai kaki jangan. Kenapa pula? Kata malaikat tu jangan. Sebab dia ni rajin bangun malam qiyamul lail. Paling rajin orang perempuan bangun malam lah, betul tak? Orang perempuan bangun buat apa? Masak. Are you sure? Confident dia masak. Setakat goreng telur dadah, banyak cerita kan? Tak apalah, bangun menyiapkan barang sahur, betul tak? Tapi masalahnya, kita terlupa niatkan Allah. Benda baik, diizinkan oleh Allah, kaedahnya niatkan Allah dapat pahala ibadah. So bangun bila masak tu, ya Allah, aku masak happy. Aku masak ni Allah supaya keluarga aku dapat makan dan bertenaga untuk puasa. Semua kerana-Mu ya Allah. Lillahi ta'ala. Macam tu. Ini masak, asyik aku je kena bangun. Orang tu buta dalam bilik. Tagak suami tu bangun. Oh, marah mak kau. Jangan komplain. Jadi dalam Quran ni, Allah perintahkan suruh kita puasa. Kenapa kita kena puasa? Yang pertama, menginsafi nasib orang kurang nasib baik daripada kita. Tu tadi ada kawan-kawan kita dapat. Bayangkan, bukan hanya penceramah tau. Anak yatim pun fully book. Kan dah dipesan. Barang siapa yang nak melembutkan hatinya, banyak kala menggosok-gosok kepala anak yatim dan memberi makan fakir miskin. Yang kedua, mengawal hawa nafsu kita. Kita boleh disiplin semua. Kontrol makan. Berapa banyak penyakit boleh dikawal bila kita puasa. Kencing manis, kadar bacaan gula dia dekat dalam darah dia pun boleh dikawal pada bulan Ramadan. Cantik bacaan gula dia. Kata Ibn Manzur, puasa tu menahan diri pada makan, minum, nikah dan berbicara. Boleh tak nikah bulan puasa? Boleh tak? Boleh. Langkah penjimatan. Majlis akad nikah akan berlangsung pada waktu zuhur. Dan majlis makan beradab akan berlangsung pada waktu sahur. Confirm tak ramai. Maksud nikah tu, perbuatan orang nikah tu tak boleh buat di siang hari. Bunga-bunga ke arah tu tak boleh. Jomlah peluk. Bulan lain tak ada heboh. Bulan puasa nak peluk bini. Kenapa? Sikit aja. Takkan peluk pun tak boleh. Saya kan tak kenal abang lah. Dan yang ketiga, tujuan berpuasa menyuburkan perasaan, toleransi, tolak ansur, pemaaf dan kejujuran.
Bulan puasa semua tolak ansur. Samsul Ubat lambat sikit, kata apa. Kan? Kalau Samsul Ubat tadi keluar on time. Tapi maklumlah, saya pun tak faham macam mana orang boleh tinggal kat KL ni. Jadi, apa pun, akhirnya, dalam surah Al-Baqarah ayat 183 tu Allah bagi tahu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksud, wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Mana belum tentu dapat takwa, tapi Allah dah sediakan. Mana usahalah kita, usaha kena dapatkan takwa. Antaranya khauf rabbul jalil, takut pada Allah. Takut. Macam tengah-tengah syamah ni kan, tiba-tiba ada yang berani hidangkan air fresh orange. Letak siap dengan limau tersangkut, ada payung, straw gulung-gulung tu. Tak apa Ustaz, jangan risau, kita orang cover lain. Kami semua dalam masjid ni semua simpan rahsia. Kamera tolong tutup sekejap. Wah, tentu. Minum je Ustaz. Walaupun hidang, semua sanggup simpan rahsia. Minum tak? Tak minum sebab takut, yakin Allah nampak. Kedua, a'malu bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Sahur, bangun sahur, tu pun berkat. Nabi pesan, makan sahur, makanan yang barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Dalam hadis lain, walaupun hanya seteguk air. Dalam hadis lain, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kata orang-orang bersahur. Kau sombong lagi, kau pilih tidur daripada sahur. Kemudian apa? Kita disunatkan melewatkan sahur. Melewatkan sahur tu mana ambil waktu hujung. Kalau ikut sunnah Nabi, imsak tu berhenti. Kemudian kita disunatkan mengawalkan berbuka. Azannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makan. Ada seorang tu nak ambil waktu paling awal sekali. Jangan lewatkan. Dia dengar bunyi mikrofon. Pegang bawah tamah, pegang. Pegang bawah tamah, imam. Ni Bilal nak azan dah ni. Dia yang paling awal sekali dekat keramat tu. Rupanya, testing 1, 2, 3, test. Dah makan. Siapa suruh? Dengarlah orang azan dulu. Nabi pesan, janganlah kalian mengutamakan solat daripada makan pada waktu berbuka puasa. Makan, tapi janganlah makan dengan sesungguhnya. Kalau makan terlalu banyak, itu yang imam laju kau marah, imam slow marah, imam tak bunyi lagi kau marah. Dapatlah imam sabar. Nak nampakkan syaf. Orang perempuan kat balik tabir. Habislah kita. Sini okey, sini steady lagi. Allahu Akbar. Aduh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu senyap. Atau peranyat ada. Ar-Rahmanir-Rahim. Batuk pula. Makmum kat belakang. Ini baru isyak weh. Belum terawih lagi. Yang hujung tu pula, bila lah imam ni nak mati. Tak baik betul. Doa yang baik-baik aja. Allah. Sabar, nak gimana cepat-cepat. Lepas tu apa? Tadarus, baca Quran, ngaji. Lepas tu kejarlah satu malam yang sangat istimewa. Malam Al-Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar lebih baik pada 1000 bulan. Yang ketiga, qanaah, berpada dengan yang sedikit. Dan yang keempat, persediaan untuk hari kebangkitan. Apa yang kita tanam dekat sini bulan Ramadan ni, kita semai nanti waktu di akhirat besok. Tu yang kita nak. Beribadahlah dengan sesungguhnya. Hidup kita ni tuan-tuan, senang nak kejar 3 perkara je. Pertama, kejarlah hidayah. Supaya dapat beza benda buruk dengan benda baik. Yang kedua, kejarlah maghfirah. Keampunan daripada Allah SWT. Dan yang ketiga, kejarlah apa yang disebut sebagai rahmat. Rahmat daripada Allah. Nak dapat rahmat Allah, tak ada cara lain. Ibadahlah sebanyak-banyaknya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rebutlah peluang di bulan Ramadan Al-Mubarak ini untuk
kita memperkasakan dan memperbanyakkan amal ibadah kita. Jangan kita lalai dan leka dengan perkara-perkara yang selain daripada menanam saham akhirat ni. Jangan sia-siakan masa pada bulan Ramadan. Kita tak tahu. Barangkali inilah Ramadan terakhir untuk kita. Jadi itu saja daripada saya. Tenang-tenang air di laut, sampan kulit mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut. Jasa baik semua yang menjemput saya pada hari ini. Penganjur-penganjur bersama semua. Kan? Rasa nak junjung. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan semua yang baik itu datang dari Allah SWT. Mana yang kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.